Tanjak ni adalah datang daripada perkataan tanah yang dipijak. Kata Laksamana Hang Tuah, dijunjung orang Melayu, alif bata. Agama, bangsa dan tanah air. Agama, simbolik dia adalah Al-Quran. Bangsa, simbolik dia adalah keris. Tanah air, simbolik dia adalah tanjak. Maka tanjak ni sebenarnya dia melambangkan kepada tanah air. Assalamualaikum. Saya Fazil Azwan bin Muhammad Nan, seorang pengarang tanjak warisan alam Melayu. Apa perbezaan antara tanjak, desta dan tengkolok? Desta ni adalah satu nama khusus untuk hiasan kepala. Maka tanjak pun orang boleh panggil desta, tengkolok pun orang panggil desta, semutar pun orang boleh panggil desta. Tanjak, dia mesti kena ada syarat-syarat tertentu baru boleh dipanggil tanjak. Manakala tengkolok ataupun yang semutar, dia bebas. Kalau orang panggil tanjak itu tengkolok, betul. Tapi kalau tengkolok orang panggil tanjak, salah. Sebab tengkolok ada tengkolok perempuan dengan tengkolok lelaki. Tapi tanjak ni hanya untuk orang lelaki sahaja. Tanjak dia mesti ada memberi 3 syarat, iaitu dia mesti ada tapak dengan bengkung, dia mesti ada simpul dan dia ada karangan ataupun nama solek. Tanjak ni dia dah ada nama. Daripada nama tu baru kita mengarang, maksudnya kita memasukkan falsafah-falsafah tentang apa yang nak dimaksudkan dengan nama tanjak tu. Sebenarnya ada beratus tanjak yang ada. Antaranya ialah Balung Raja, Dendam Tak Sudah. Dia ada tanjak Pahang, iaitu menyusur angin. Ada tanjak Ajutan Bingas, Anderi Guru Selebu. Ada tanjak Mahkota Alam dan sebagainya. Di negeri-negeri, dia ada tanjak-tanjak dia yang tersendiri. Jadi dekat situ, contoh macam di Perak, almarhum Sultan Azlan Shah, dia memakai ayam patah kepak. Di Negeri Sembilan, dia memakai Dendam Tak Sudah. Di Terengganu, dia memakai tanjak Belalai Gajah. Di Kelantan, dia memakai Getam Budu. Tanjak yang saya pakai ini adalah tanjak Anak Helang Kembang Sayap, yang tanjak daripada negeri Selangor. Tanjak yang kita tahu dekat negeri Selangor ni tanjak Balung Raja je. Tapi sebenarnya ada banyak lagi tanjak negeri Selangor yang orang kata dah pupus, sebab tak ramai yang boleh mengikat tanjak negeri Selangor ni. Yang ni salah satu daripada tanjak negeri Selangor. Dekat situ sebenarnya dia ada lagi pangkat-pangkat dia. Maksudnya Sultan pakai tanjak ni, Laksamana, so pembesar-pembesar 4. So dia punya pemakaian sampailah ke orang kebanyakan. Pahlawan dia ada tanjak dia sendiri. Contoh macam tanjak Bulan Bidang, tanjak untuk dia ada jenis-jenis panglima, dia ada pangkat-pangkat dia. Maka dia memang ada satu pakaian khusus untuk dia, dan itu pakaian anugerah. Anugerah yang saya katakan daripada ada istiadat. Ada istiadat yang Sultan dah tetapkan. Laksamana Hang Tuah, tanjak dia Gajah Wulung. So orang besar 4, tanjak dia sekian. Tanjak-tanjak yang untuk panglima ataupun yang hulu balang, dia dah ada dia punya pakaian. Itu pakaian yang telah ditetapkan oleh, kalau dalam kita kata protokol lah. Kalau dulu dia panggil ada istiadat, maksudnya dah ada, dia ditetapkan dah siapa pemakai dia. Ini tanjak dia, tanjak Pancung Tak Bertanya. Ini tanjak daripada negeri Perak. Ini tanjak lama, yang dulu ni dipakai oleh Temenggung. Okey. Pada dulu Sultan dia tak boleh menumpahkan darah rakyat. Maka Laksamana turunkan satu kuasa kepada Temenggung yang dia boleh menjalankan tugas, iaitu menghukum tanpa merujuk pada Sultan. Maka tanjak Pancung Tak Bertanya ni maksudnya dia boleh menjatuhkan hukuman tanpa merujuk pada Sultan. Berkenaan dengan tanjak untuk orang kebanyakan. Contoh di Negeri Sembilan, kita ada satu nama ni tanjak Solok Timur. Solok Timur tu tanjak yang dipakai oleh orang kebanyakan. Maksudnya kita boleh menepis ni yang kata tanjak ni untuk orang-orang kerabat, untuk orang-orang yang berpangkat. Sebab ada negeri yang ada tanjak untuk orang kebanyakan. Untuk warna-warna tanjak ni,
sebenarnya dia memang asalnya memang ada tanjak, warna-warna khas untuk tanjak-tanjak ni. Contoh macam tanjak Semangit Ugi, Tok Berwas, tanjak dia mesti merah darah. Tapi kalau macam ada istiadat, contoh macam di negeri Perak, kita dah tetapkan tanjak untuk Sultan dia mesti kena putih gading. Tanjak untuk Raja Muda warna kuning. So dia dah ada dia punya, dah ditetapkan dah warna tu. Tapi kalau yang sekarang ni dia bebas sebab dia tidak terikat langsung dengan adat istiadat. Maksudnya kalau betul dia masuk dalam adat istiadat, maka dia kena penuhi protokol yang telah ditetapkan oleh siapa pemakai itu. Tanjak ni dia ada karakter-karakter dia. Dia ada sombong, mewah, megah, duka cita atau bunga. Okey, contoh macam sombong. Kenapa ada tanjak jenis sombong? Tapi yang ini sesuai untuk ketua tentera. Sombong ni bukan sombong yang jenis negatif. Maksudnya, kalau kita panglima perang, kita perlu ada satu orang nampak sebagai sombong, sebagai seorang ketua. Kalau tak nampak benda tu, macam mana orang nak gerun dengan dia? Okey, untuk megah dan mewah, untuk sultan, kita perlu buat satu tanjak yang untuk dia nampak dia punya orang kata karisma dia sebagai seorang sultan. Jadi memang itu tanjak untuk mewah. Okey, tanjak untuk duka, contoh macam tanjak Bugis Tak Balik. Memang tanjak tu untuk peristiwa yang 5 bersaudara Raja Bugis, adik-beradik Bugis ni keluar daripada tanah Bugis, dan dia buat tanjak tu memang menggambar untuk peristiwa yang dia tak balik. Jadi memang peristiwa sedih. Dan bunga-bunga, tanjak yang jenis bunga lah, macam ketam budu, tanjak-tanjak yang lebih kepada memang untuk cantik. Okey, contoh macam kita pakai tanjak kepada satu majlis kematian. Kita tak boleh nak pakai tanjak yang jenis megah atau sombong. Maksudnya kita kena cari satu tanjak yang sesuai dengan majlis. Maksudnya kita kan contoh ada majlis kematian ataupun majlis yang orang sedang berduka. Kita tak boleh memakai tanjak yang jenis megah. So kita kena pakai tanjak, contoh macam tanjak Bugis Tak Balik, yang memang sesuai dengan karakter dia, adalah untuk tanjak duka ataupun sedih. Jadi memang dia, itulah kata orang Melayu ni, memang dia penuh dengan adab, dengan falsafah dia. Maka dia sesuai dengan dia punya maksudnya pemakaian itu dengan situasi, dengan suasana majlis.